Jadi sebelum kita nak teruskan kajian pada pagi ni, sebelum kita nak memulakan, saya lebih suka untuk berkongsi lah ya, berkongsi berkaitan dengan kajian. Kadang-kadang sebab ilmu kita ni ilmu sains sosial sebenarnya tidak ada salah, tidak ada yang betul. Selagi bila kita menjalankan kajian itu didasari dengan justifikasi. Itu kelebihan kita membuat kajian dalam bidang sains sosial atau pendidikan. Kalau bidang-bidang yang melibatkan konten ya, kalau mana yang daripada fizik, kimia, bio ke, macam saya sendiri kejuruteraan, mungkin ada biotek, mungkin agama. Yang tu konten dia, kajian dia melibatkan pembuktian yang jelas melalui mungkin dari segi eksperimental kan. Dari segi hujah-hujah, okey, kalau dari segi agama mungkin hadis, semua itulah. Tapi kalau sains sosial atau pendidikan, selagi kita jumpa pengkaji lepas, kajian yang berkaitan pengkaji lepas berkaitan dengan kajian kita, selagi itulah dia boleh diterima pakai. Ini saya punya mazhab lah. Apapun bila melibatkan sains sosial ni, selalu orang akan kata, salah you buat, salah apa, salah semua kan. Sebenarnya dia tak salah. Sebenarnya apabila kita buat satu kajian tu, dia perlu didasari atau perlu justifikasi daripada pengkaji atau model atau teori pengkaji-pengkaji lepas. Itu sebenarnya. Okay. Jadi pada pagi ini, sebelumlah kita nak mulakan kajian kita ni kan. Okay. Ni slide saya pun nampak Okay. Jadi sebelum kita nak meneruskan kajian pada pagi ni, saya rasa eloklah kita renung kembali kajian kita ni. Apa yang kita nak, okey, tujuan kajian kita, okey ni. Okey, jadi ni adalah tips untuk kita memilih pendekatan kajian. Sebelum kita nak mulakan kajian, kita kena fikirkan dulu masalah kajian kita tu. Dalam kita punya skop kajian tu kan, konten kita tu, konten kita tu maksudnya kita nak fokus kepada apa. Katakanlah kita nak bangunkan modul, kita nak bangunkan model, tapi mesti ada konten dalam tu berkaitan dengan apa. Contoh kita nak cari berkaitan dengan kepuasan lah, contoh job satisfaction, katakanlah kepuasan bekerja dalam kalangan guru. Ini saya ambil contoh yang paling mudah lah kan. Jadi kita nak melihat kepuasan bekerja dalam kalangan guru, dalam kalangan pendidik. Okey, pendidik ramai kan. Okey, pendidik tu di mana? Konteks apa? Katakanlah kita nak tengok di sekolah. Okey, sekolah pula kita nak tengok mungkin lebih fokus. Kita nak tengok sekolah menengah aja. Kepuasan guru mengajar secara atas talian kan? Okey, secara atas talian di sekolah menengah Malaysia. Itu konteks kita. Maksudnya fokus kajian kita. Tapi macam mana kita nak dapatkan job satisfaction tu, kepuasan guru tu, kita kena memilih teknik. Macam mana kita nak dapatkan data tu? Yang kat situlah lahirnya metodologi. Bila metodologi, ada pula pendekatan dalam tu. Pendekatan tu kita nak guna apa? Kualitatif, kuantitatif, ataupun bercampur. Nama Englishnya mixed method kan, yang biasa kita dengar. Okey, jadi kita dekat sini kita kena fikir yang mana lebih sesuai pendekatan yang kita boleh gunakan untuk kita dapatkan data dan kita nak selesaikan kajian kita ni. Jadi kita di sinilah pengkaji dan dibantu oleh penyelia di samping kawan-kawan dia. Okey. Jadi dekat sinilah kita kena tahu pendekatan kita. Kita tak boleh macam kadang-kadang kita baca sesuatu, kita terpengaruh dengan bacaan tu. Okey, nak buat kuanti lah, nak buat kuali lah, apa pun. Tetapi harus diingatkan penyelia adalah memainkan peranan untuk kita yang melakukan kajian penyelidikan secara penyelidikan ni kan, research kan, secara research. Tapi apa pun kadang-kadang penyelia kalau kita kata kat dia, okey Prof, saya doktor, Prof doktor, saya nak buat kajian berkaitan ni.
Saya nak guna pendekatan kualitatif sebab saya rasa persiapan bertujuan lebih senang untuk saya dapatkan data disebabkan COVID ni ramai yang tak nak bekerjasama dan susah saya nak edar soal selidik. Jadi saya rasa guna temu bual adalah lebih sesuai dalam kajian ni. Kalau penyelia tu dia sangat orang kata fleksibel kan, dia sangat fleksibel dan dia sangat memahami, dia akan terima pandangan kita. Tapi kita kena ada justifikasi lah kenapa kita nak buat tu. Okey. Kadang-kadang bila pelajar saya dia nak buat kajian tinjauan, contohlah kan. Okey, kajian tinjauan dia nak mengkaji sesuatu perspektif katakanlah. Saya kata kalau nak buat kajian tinjauan kena bersemuka. Kena hadapi risiko lah. Saya kata nak bersemuka ni. Saya kata mungkin satu ialah macam COVID lah sekarang. Yang kedua dari segi kerjasama. Sebab kita tahu orang sekarang takut nak jumpa orang kan. Jadi bila kita nak buat tinjauan ni adakah relevan, saya tanya kat dia. Kalau rasa sanggup benda tu semua risiko yang bakal berlaku, saya kata teruskanlah. Okey, jadi kita sebagai pekaji sebab ini kajian kita kan, kita yang ada hak untuk kita memilih pendekatan kajian tu. Okey, jadi sama juga macam sahabat semua nak melakukan kajian, saya rasa kita sebagai pekaji kita yang berhak untuk memilih pendekatan mana yang sesuai untuk kajian kita. Okey, yang kedua, bila kita dah fikir masalah kita tu, okey, kita dah masalah, okey, contoh kalau macam kawan-kawan bangunkan modul kan, develop satu modul, garis panduan, modul dengan garis panduan dulu lah. Modul dan garis panduan mungkin kita memerlukan eksperimental kan. Kita akan pergi buat kawalan dan rawatan. Okey. Di situ kawalan dan rawatan tu mungkin kita sukar kan disebabkan pandemik COVID ni. Dan kita sebagai pekaji kita kena kreatif. Apa yang kita boleh lakukan. Mungkin daripada modul dan garis panduan tu kita transfer menjadi satu e-modul untuk kita dapatkan keberkesanan tu kan. Kebolehgunaan, kebolehfungsian. Ataupun cuba bincang dengan penyelia. Tak semestinya. Sebab saya ada ramai juga yang datang jumpa saya. Dia kata dia stuck sampai eksperimen. Sebab tak boleh nak lakukan kajian tinjauan tu kan. Tak boleh nak buat eksperimental tu. Kawalan dan rawatan tu. Kita ada kaedah lain. Mungkin kita boleh tukarkan modul yang berbentuk mawjud tadi tu, berbentuk hard copy tu kan. Kita boleh tukar kepada soft copy dan kita edar di sekolah untuk kita dapatkan keberkesanan. Lepas tu kita bagi, mungkin kita boleh bagi kuis atau ujian berdasarkan modul kita tadi tu. Kita kena tengok kesesuaian. Okey, ada juga yang tak boleh langsung tak nak bagi kerjasama kan. Mungkin kita boleh ubah kepada senarai semak kan. Kita minta pakar-pakar tengok modul kita kan balik. Tapi untuk bidang kita digalakkan 5 orang pakar ke atas. 5 orang pakar ke atas dan ganjil. Itu cadangan untuk sarjana dan doktor falsafah lah. Yang tu kita boleh rujuk buku Creswell Abbas Taksyak Khoury. Boleh cari dekat library kita. Library kita pun ada buku Abbas Taksyak Khoury tu. Dan juga buku-buku lain yang berkaitan dengan pendekatan kualitatif. Pun ada juga berkaitan dengan responden untuk mengesahkan dapatan yang kita perolehi. Okey, baik. Yang kedua adalah yang kita perlu fikir untuk kita lakukan kajian ni. Kaedah yang kita nak gunakan. Kaedah. Yang tadi pendekatan tu kualitatif, kuantitatif dan juga kaedah bercampur. Kaedah ni adalah teknik yang kita nak gunakan. Teknik apa yang kita nak guna. Contoh-contohnya adalah mungkin nak guna Delphi kan. Modify Delphi. Apa lagi ada? Delphi conventional. Focus group discussion. Itu adalah teknik atau kaedah. Kaedah kita nak dapatkan data tu. Kita nak dapat data dari responden tu macam mana dan dalam kaedah tu kita guna pendekatan apa. Itulah kuantitatif ke, kualitatif ke, temu bual ke atau kaedah bercampur. Yang itu sebagai seorang pelajar kita kena faham proses untuk kita dapatkan data tu. Okey? Dan seterusnya yang ketiga, harus diingatkan objektif kajian dan persoalan kajian perlulah selari ya, objektif, persoalan. Maksudnya objektif kita nyatakan objektif apa, kata kita ada 3 objektif. Dan objektif kita tu selari dengan persoalan kajian kita tu.
Bukan objektif lain, persoalan lain kan. Lepas tu nanti kita bila nak buat metodologi tu kita dah pening. Bila objektif, saya cadangkanlah untuk semua kawan-kawan objektif dengan persoalan tu buat dalam table ya. Saya dah macam kelas research method pula. Tapi nak pergi ke kualitatif tu sebenarnya inilah asas dia kan. Asas dia objektif persoalan perlulah jelas. Bila objektif dan persoalan jelas baru kita boleh selesaikan setiap permasalahan objektif kita tu. Okey, lepas tu dari situlah metodologi kita akan kita nampak jalan. Okey. Dan seterusnya bila metodologi tu dah jelas dan akhirnya analisis kajian tu kita dapat selesaikan. Okey. Jadi itu yang paling penting untuk memulakan kajian. Kita cari dulu masalah apa yang kita nak selesaikan daripada masalah tu. Kita bangunkan objektif. Okey, bila dah bangunkan objektif, kita bangunkan persoalan. Okey, dari objektif dan persoalan, kita fikir macam mana setiap objektif dan persoalan tu kita nak selesaikan. Itulah dia metodologi kajian kita tu lah. Okey. Jadi kalau pilih kuanti, kita kena tahulah instrumen apa yang sesuai. Kalau kita pilih kualitatif, kita tahulah kita kena ada instrumen apa yang sesuai kan. Inventory protokol temu bual ke kan. Nota lapangan ke. Semua tu ada kaitan. Okey, untuk kualitatif. Okey, baiklah. Dan seterusnya, bila kita dah analisis, mesti kita akan dapat apa yang kita dah analisis tu. Dapatan kajian kita lah. Okey, dapatan kajian tu adalah berdasarkan daripada objektif yang kita dah senaraikan tadi tu. Okey. Dan akhir sekali adalah apakah perbincangan yang diperolehi. Okey, perbincangan adalah berdasarkan dapatan kita tadi tu. Apa yang kita dapat daripada objektif kajian dan persoalan kajian dan kita akan dapatlah dapatan kajian tu dan maka mudahlah kerja kita untuk kita buat perbincangan dari berdasarkan dapatan kajian tu. Okey, okey. Jadi ini adalah jenis penyelidikan kajian kualitatif. Okey, bila kawan-kawan dah set dalam diri nak buat kualitatif, okey, tapi sebelum tu saya nak bagi tahu yang kualitatif ni tak semudah-mudahnya bila kita buat je temu bual, kita jalankan. Okey, tak semudah-mudahnya bila kita jalankan okey, terima kasih Abada. Okey, tak semudah-mudahnya bila kita buat kualitatif ni, bila kita dah buat temu bual, kita kata itu kualitatif. Tak. Okey, kita kena tahu bila kita buat kualitatif ni, bila melibatkan 3 penjuru. 3 penjuru kan, regulasi tu. Okey, saya rasa kawan-kawan semua dah arif kan berkaitan ni. Kualitatif dia akan hadir apabila ada temu bual, ada semakan dokumen dan juga ada pemerhatian. Kalau kita hanya buat temu bual sahaja, itu bukan, tak dikira lagi kualitatif. Okey? Kita kena duduk balik, kita kena fikirkan betul-betul kajian kita ni, proses kaedah kita ni macam mana. Kalau ia hanyalah sekadar melibatkan temu bual saja, kita tulis dalam reka bentuk kajian kita tu, kajian ini melibatkan apa? Pembangunan garis panduan yang melibatkan pendekatan kuantitatif dan temu bual. Kita boleh nyatakan macam tu. Pendekatan kuantitatif dan temu bual telah digunakan dalam kajian ini. Kita kena nyatakan itulah dalam kajian kita. Okey, jadi tengok kat sini. Okey, jenis-jenis penyelidikan. Okey, ini adalah jenis-jenis kajian kualitatif yang ada. Okey, pertama sekali berkait yang dipaparkan ni adalah fenomenologi. Okey. Jadi fenomenologi. Fenomenologi ni apa benda sebenarnya kan? Okey. Ini sebenarnya adalah kita dah masuk kualitatif Okey, sekarang kita dah masuk kualitatif. Okey, jadi tadi saya dah cerita berkaitan dengan metodologi kajian. Kita nak guna apa kan? Metodologi kajian ni tak semestinya ada kualitatif kan? Tak semestinya soal selidik. Dia ada macam-macam. Apa pun kita kena tengok masalah tu kita nak selesaikan macam mana, dan lagi satu kita nak collect data tu yang mana kita boleh dapatkan data yang jitu untuk kita jawab objektif persoalan kajian dan untuk kita dapat dapatan kita tu yang mana lebih relevan. Kadang-kadang kita edar soal selidik pun, ada soal selidik semua orang duk tik setuju. Kan?
Bila kita analisis, semua setuju. Edar dekat 300 responden. Awak rasa benda tu adakah relevan? Pada saya tak relevan lah. Ni main hentam ni semua ni. Tu pandangan saya lah. Sebab tu pada saya adalah teknik kita tu betul-betul. Tak semestinya responden kita yang ramai tu kadang-kadang mencerminkan kehebatan kajian kita tu. Sebenarnya tak adalah apa ni, pada saya tak jugalah kan. Kena tengok betul-betul responden kita tu. Okay, tapi untuk kualitatif fenomenologi ni dia lebih ke arah perspektif falsafah. Okey, katakanlah contoh falsafah kita nak tengok falsafah pendidikan kebangsaan yang dulu punya. Okey, kita nak tengok falsafah pendidikan kebangsaan yang dulu, kita nak temu bual orang-orang yang pernah melalui sistem pembelajaran berasaskan falsafah pendidikan kebangsaan yang lalu kan, yang lepas kita cari. Jadi kita temu bual dia, kita tengok apa pandangan dia terhadap sistem pembelajaran yang lalu untuk kita lihat perbandingan dengan sistem pembelajaran pada hari ini. Ini yang dimasukkan dengan kualitatif fenomenologi. Maksud fenomenologi adalah berdasarkan sesuatu falsafah, sesuatu peristiwa yang dah lalu. Pengalaman subjektif yang dah lalu. Kita cari mungkin yang dapat bagi kita input yang lepas, yang mungkin mak ayah kita ke kan, dia dah melalui zaman alam persekolahan yang lama tu. Yang lepas tu kita buat perbandingan dengan peristiwa yang telah berlaku pada hari ini. Itulah dia fenomenologi. Pendekatan fenomenologi. Dia berdasarkan sesuatu pendekatan falsafah lah, lebih perspektif falsafah. Okey. Yang kedua, kita tengok dekat sini naratif. Okey, kalau naratif ni dia bersifat peristiwa. Okey, kadang-kadang kita nak tengok peristiwa ekonomi dulu dengan ekonomi pada hari ini. Kita nak bandingkan kan. Kita pun temu bual, kita cari responden kita yang boleh bagi kita pandangan berkaitan dengan konten kita tu. Katakanlah konten kita nak tengok pembelajaran KH, katakanlah pelajar KH saya yang dulu dengan pembelajaran RBT pada hari ini kan, kita nak tengok, kita nak temu bual dia. Itu boleh. Kita nak bandingkan peristiwa yang dulu, macam mana pembelajaran dan pengajaran tu kan, dengan pembelajaran pada hari ini. Itu bersifat naratif. Okey. Yang seterusnya kita nak tengok kualitatif juga terdiri daripada grounded theory. Yang ini sangat mencabar sebab benda tak ada tapi kita nak cabar diri kita. Kita nak cabar, orang panggil ini grounded theory ni teori kualitatif yang asas. Tak ada langsung pengkaji lepas yang ada tapi mungkin untuk dalam bidang kita tu masih kurang dijalankan. Tapi kita boleh juga ambil yang mana related dengan kita punya kajian. Kita ambil sebagai untuk kita pandu diri kita dan kita juga pandu pakar yang untuk kita temu bual itu bersama-sama. Supaya apa tahu, untuk kita tak tersasar. Kadang-kadang nanti bila kita dah balik, bila kita nak transkripsi kita punya dapatan tu, apa ni langsung tak ada kaitan dengan objektif kita kan. Kita nak dapat faktor-faktor faktor-faktor berlakunya pengangguran contoh kan. Kita nak dapat faktor-faktor kenapa berlakunya pengangguran, tapi membebel cerita pasal tak puas hati lah, apalah, dah jadi lain. Jadi kita kena betul-betul bila temu bual ni, bila buat temu bual ya, bila kita nak menemu bual responden kita kena pastikan betul-betul terfokus dengan kajian kita. Okey. Jadi grounded theory ni dia adalah basic asas. Kita tak ada apa-apa lagi. Jadi kita terus pergi cari responden yang dalam bidang yang kita nak kaji, kita pergi terus. Jadi kita terus temu bual dia untuk dapatkan data berkaitan dengan apa bidang yang kita nak kaji. Itu salah satunya grounded theory. Okey. Okey, seterusnya kajian kes. Ini adalah antara lah kalau siapa yang nak buat kualitatif tapi suka untuk saya ingatkan, kualitatif kalau buat temu bual saja kita tak masuk lagi dalam kualitatif. Okey. Okey, sekarang kita dah masuk kajian kes. Okey. Kualitatif mesti melibatkan 3 penjuru iaitu ada temu bual, ada semakkan dokumen, mungkin kertas konsep ke kan,
apa-apa dokumen yang kita rujuk bersama-sama, yang kita semak bersama-sama dan juga pemerhatian kita. Itu yang dimasukkan dengan kualitatif. Kalau kita sekadar temu bual, itu belum lagi masuk lagi dalam kualitatif ya. Kita kena betul-betul faham uh, kualitatif ni apa sebenarnya. Sebab tu saya galakkan sangat jangan pegang kepada satu mazhab. Kita cuba pelbagaikan bahan bacaan. Sebab kalau menurut Creswell, okey, Creswell punya buku suatu ketika dahululah. Bila kita katakan temu bual terus jadi kualitatif. Tapi hakikatnya tidak. Ya. Dan buku Creswell pada tahun 2019, saya pun dah lupa buku tu, Mixed Method depan dia. Nanti kalau saya akan kongsikan. Dia dah menggunakan pendekatan temu bual. Dia dah gunakan pendekatan temu bual bersama apa. Sekarang dia dah declare macam tu. Sebab tu saya galakkan kepada semua pelajar-pelajar ya, semua kawan-kawan untuk apa bukan meneroka kan. Membaca dah banyak kan. Meneroka lagi pelbagai bahan bacaan dan juga mazhab ke kitab pula buku-buku yang ada. Jadi, okey, seterusnya kita tengok kajian kes. Okey, kajian kes ni selalunya ialah kita kena tengok jugalah kes yang kita nak kaji tu di mana kan. Kita tengok program kalau macam yang macam tadi tu apa ni siapa untuk Cik Azrin tadi tu, untuk kes dia, untuk dia tengok program dia tu, impak program dia tu, yang itu orang kata relevan lah untuk kajian kita kan. Kajian kes tu. Tapi kalau kita sekadar nak tengok disiplin ke dalam sekolah ke pada saya, itu kalau kita nak buat kertas kajian, okey. Tapi kalau kita nak menghasilkan satu tesis, sebab kita kena tahu tesis tu adalah kesarjanaan kita. Dalam tesis tu akan jadi memori terindah buat kita nanti bila kita dah habis belajar. Jadi dalam tesis tu lah kita kena buat ikut flow metodologi kajian yang ada, yang dicadangkan dalam mana-mana buku research method yang semua baca. Okay? Saya yakin semua memang baca buku, memang akan banyak baca buku lah kan. Terutama kita ni yang buat dalam bidang penyelidikan. Nanti bila baca buku ni macam ni, dia kata buku ni macam ni. Okey, buku ni macam ni. Jadi kita pengkaji, kita nak gunakan mazhab mana? Mazhab tu pendapat. Pendapat mana? Tapi yang sesuai dengan kita punya konteks kajian. Itu yang maksud saya kita kena dasari dengan justifikasi siapa tu. Okey, katakanlah kita pergi, kita defend proposal. Okay, katakan ada seorang penilai, dia kata, apa kajian awak ni? Tak relevan, betul lah sini-sini. Dia komen dia lah kan. Jadi kita ni lah sebagai pengkaji, doktor, berdasarkan buku berdasarkan buku Bogdan, Kahn, apa macam tu lah. Menyatakan adalah cukup memadai 5 orang responden dalam kajian saya ni. Jadi saya selaku pengkaji, saya telah menggunakan dan mengambil kira pandangan itulah nama buku tadi itulah Bogdan menyatakan bahawa 5 orang responden telah telah cukup untuk mendapatkan dapatan kajian saya ni. Cakap macam tu. Jadi saya pula hari ini berkongsi dengan anda semua ni sebagai apa saya sebenarnya saya pun ilmu saya berkurang juga kan. Jadi saya di sini adalah sebagai pemudah cara untuk kawan-kawan semua nak menjalankan kajian. Itu saya fungsi. Jangan dengar cakap saya, bukan maksud saya bengkel doktor tu dia cakap macam ni macam ni. Sebenarnya tak kena tengok juga, tengok background saya. Kalau saya memang banyak menulis dalam bidang apa-apa ni, bidang contoh macam dalam bidang seni tari kan. Boleh diambil kira pandangan saya ni. Tapi saya punya bidang, contoh bidang saya adalah psikologi contohnya. Tapi saya hanya boleh mencadangkan dan memberi pandangan. Tapi bukan menjustifikasi tu adalah pandangan saya. Tak boleh macam tu. Okey? Okay, seterusnya kaedah bercampur. Kaedah bercampur ni adalah mixed method. Yang macam saya katakan itulah mixed method. Ada soal selidik, ada kualitatif, ada temu bual,
ada apa dia buat, ada temu bual, semakkan dokumen, pematian, edar lagi soal selidik. Kadang-kadang dia nak melihat sesuatu tak puas hati ni, nak tengok kesedaran COVID kan dekat sekolah ke, nak tengok cikgu betul tak buat langkah-langkah SOP tu dekat sekolah. Jadi edar pula soal selidik, bagi dekat pelajar. Tengok pelajar, betul tak buat ke tak, betul tak cikgu dia mengamalkan langkah-langkah SOP yang dicadangkan oleh kementerian tu. Macam tu. Tu kaedah bercampur, mixed method. Okay. Okay, seterusnya etnografi. Etnografi ni macam biasalah dia berkaitan dengan adat, satu kepercayaan. Kita nak tahu dia lebih terfokus kepada budaya sesuatu kaum. Dia macam tu. Contoh macam kalau kita tengok rancangan masak-masak pun sekarang kan, dia dah terus pergi ke Banjaran X tu kan. Dia terus pergi dekat perkampungan di China tu nak tengok sendiri. Dia pergi temu bual, lepas tu dia tanya orang situ masakan apa. Lepas tu orang tu masak kan. Kalau kita tengok tu kan dekat dalam rancangan Asian Food tu. Lepas tu dia melihat sendiri dah masak bersama-sama dengan suku kaum tu. Okey, lepas tu dia sendiri yang buat. Dia sendiri yang buat, olah guna bahan-bahan dia. Itu yang saya tengok lah. Okey, itu salah satu jugalah yang kita boleh gunakan. Okey, jadi seterusnya kajian tindakan. Okey. Okey, kajian tindakan ni adalah, okey, saya bagi satu contoh yang mudah. Okey, kajian tindakan biasa kita buat dalam, kalau di sekolah okey, kata kita mengajar subjek lukisan kejuruteraan. Okey, subjek lukisan kejuruteraan, kita cikgu. Kita sedih, kenapa lukisan kejuruteraan aku ajar asyik budak-budak yang dapat markah rendah je. Okey, kita pun tiba-tiba dapat ilham nak bangunkan satu pembaris. Pembaris pelbagai guna. Okey, kita pun dapat kena pasti rupa-rupanya pelajar kita tak dapat nak mengukur sudut tu dengan tepat. Contoh lain dalam lukisan kejuruteraan dia ada sudut 90 darjah, 60, 30. Jadi budak-budak tak boleh nak gunakan pembaris sedia ada tu untuk buat lukisan kejuruteraan tu, melukis tu. Dia tak boleh. Jadi kita sebagai guru, kita pun menginovasikan dengan mewujudkan satu alat bantu mengajar. Kita buat sendiri pembaris lukisan kejuruteraan itu. Okey. Jadi pembaris sudah siap kan? Okey, pembaris dah siap, kita pun pergi bertanding inovasi. Okey, bila kita dah siap, dah pergi bertanding, dah dapat gol. Okey. Tapi sebaiknya sebelum kita pergi nak dapat gol tu, kita buat dulu pengujian produk yang kita dah bangunkan tadi tu. Okay, kita pun buat dalam kelas. Okay, dalam kelas kita tadi tu, sebelum ni kita ajar guna pembaris biasa je kan. Okay, sekarang kita uji guna pembaris kita yang kita buat tu. Keboleh gunaan kita punya pembaris tadi tu. Boleh guna ke tak? Okay, kita pun guna pembaris kita tadi tu. Okay, sebelum guna, kita dah pelajar-pelajar kita semua dapat markah rendah. Okay, semua dapat markah 30, 20. Tapi selepas guna pembaris kita tu, kita pun buat analisis. Kita tengok, pelajar kita dah guna pembaris kita semua dapat markah 60, 70, 80. Maksudnya ada satu peningkatan. Itu bermaksud kajian tindakan. Maksudnya kita ada bertindak apa yang kita lakukan terhadap apa yang kita nak kaji tu. Macam dalam kes ni, pelajar kita tu lah. Untuk kita lihat sama ada kita nak tingkatkan diorang, pemahaman diorang, pengajaran terhadap bidang lukisan kejuruteraan. Itu maksud dia lah. Okay. Penyelidikan biografi. Yang ni selalunya berkaitan dengan penulis lah, Hamka semua tu kan. Yang sekolah-sekolah yang hebat kan, Tun Mahathir yang dia boleh, kita temu bual dia, kita dapatkan biografi berkaitan diri dia, latar belakang kan, pendidikan, apa perkembangan dia, kejayaan, semua itulah. Biografi ni lebih ke arah kita temu bual seseorang untuk kita dapatkan dia sebagai dia tu menjadi contoh kepada masyarakat di luar sana. Itu salah satu biografi. Dan akhir sekali epistemologi. Okey, yang ini adalah kajian berkaitan dengan pengetahuan lah, atau kita nak tahu berkaitan dengan sesuatu pengetahuan. Pengetahuan dalam bidang. Contoh, kita nak tahu pasal apa? Ekonomi. Kita cari penganalisis ekonomi kan. Kita tanya dia, kita temu bual dia. Itu lebih ke arah kita nak tahulah pengetahuan. Pengetahuan sebab kita tahu kan dalam
kalau melibatkan ilmu sains sosial ni, kita nak tahu kompetensi kan. Okey, kompetensi kan ada 3, kognitif, psikomotor, afektif. Kognitif tu sebenarnya ikutkan bahasa sains sosial. Bahasa kita mudah-mudah kognitif ni pengetahuan. Psikomotor ni kemahiran kan. Kemahiran kita. Okey, afektif apa dia? Sikap, dalaman kan yang kita susah nak ukur. Tapi kita boleh tahu. Itu psikologi lebih arif lah ya berkaitan dengan isu ini. Okey? Okey, semua boleh saya harap itulah jenis-jenis kualitatif. Kalau betul-betul nak buat dalam bidang kualitatif, kena ada satu jenis yang korang gunakan. Kena pilih satu. Okey, jadi saya jawab soalan lah sebelum kita pergi kepada kedua. Okey, tadi saya dah dedahkan berkaitan metodologi kajian dalam dunia ni. Yelah, kita takkanlah nak terus masuk kualitatif kan. Kita mesti kena tahu dulu metodologi kita tu, asal usul dia kan. Dari metodologi ni bukan kualitatif je ada kuanti juga. Okey, satu lagi saya nak kongsi juga. Kuanti, kenapa nama dia kuanti ya? Sebab dia nombor-nombor. Sebab dia ada nombor, sebab dia ada juga kan nombor kan dia ada skala 1, 2, 3, 4. Kita guna benda-benda tu. Sebab tu kita panggil dia kuanti. Kuali ni apa? Kuali ni kita analisis dia secara tematik. Maksudnya melalui perkataan-perkataan, melalui gambar pun boleh. Ya, apa-apalah yang berunsur kepada teks, perkataan. Yang tak ada nombor, bukan nombor. Itulah kita panggil dia kualitatif. Okey, tak apa. Nanti saya akan tunjuk lagi lepas ni. Okey. Okey, boleh Okey. Jadi seterusnya kita masuk kepada prosedur pendekatan kualitatif. Okey, baiklah. Sebelum kita nak mulakan sesuatu tu, kita kena fikir dulu pendekatan yang kita nak guna. Nak guna kualitatif ke, nak guna temu bual saja ke, nak guna kuanti ke, kan? Kalau kuanti tu soal sidik lah, tak ada benda lain, okey? Kita kena tentukan dulu. Tapi nak tentukan tu dulu, kita kena tahu dulu responden kita tu siapa, objektif kajian kita, semua tu, okey? Kita kena tentukan tu dulu semua, okey? Kemudian baru kita masuk kepada pemilihan. Okey, bila kita dah tentukan tadi tu, kajian ni sesuai dengan COVID sekarang ni kan. Rasa eloklah kita jumpa semua ni pakar, dah bagi token-token semua tadi tu. Kita jumpa bersemuka je lah atas talian. Itu dikira ni bersemuka tu pemerhatian ya. Kita pun semak dokumen, temu bual atas talian dikira kualitatif ya. Okey, kita guna atas talian je lah. Kita decide macam tu. Kan? Jadi, bila kita dah decide atas talian, semua dah bersetuju, kita kena fikirkan apa yang perlu-perlu kita sediakan. Di sinilah pemilihan instrumen. Kita nak guna apa? Kan? Kita nak guna senarai semak ke, nak bagi diorang mudah. Senarai semak tu maksudnya kita dah sediakan melalui temu bual tu. Contoh, kita nak tengok ciri-ciri, kita nak analisis ciri-ciri pembelajaran masa hadapan. Contoh. Kan? Kita dah invite pakar 7 orang katakanlah. Okay. Kita dah sediakan dah analisis ciri-ciri tu 7. Kita dah senaraikan dah ciri-ciri tu dalam satu senarai semak. Tinggal dia orang check tik dah bagi pandangan saja semasa FGD dalam Google Meet tu dijalankan. Itu lagi mudah. Sebab kita tahu kan, kita tak boleh buat lama-lama, tak boleh. Jangan sampai petang ke apa. Tak. Kita akan dapat kita kalau nak buat bersiri boleh. Dah hari ni buat 2 jam, siri 1. Minggu depan, siri 2. Kita bukan apa. Bila kita jadi pengkaji, kita mesti nak dapatkan sesuatu kajian tu, data yang betul-betul orang kata robust kan. Jadi, saya cadang kita buat macam tu lah. Sebab dari aspek psikologi manusia kan, kita tak boleh terlalu lama. Sebab bila kita buat kerja lain kan, nak kena buat, kita kena ada perasaan empati tu sendiri juga dalam diri kita. Ya. Okey, jadi macam tu dah saya cadangkan. Jadi kita dah kena tahu, kena pilih instrumen kita nak gunakan. Okey, seterusnya kepada siapa? Pengedaran. Pengedaran tu kalau kita edar lah. Maksudnya kita nak bagi instrumen kita tu, pakar kita tu siapa?
Kita dah kena decide. Tapi untuk persempulan yang kita gunakan untuk temu bual, persempulan bertujuan. Maksudnya kita memang dah tuju siapa yang kita nak temu bual. Jadi persempulan jenis apa? Persempulan bertujuan. Purposive sampling. Okey? Harap boleh catat Purposive sampling. Lain untuk orang yang menjalankan kuantitatif. Itu ada rawak lah, ada convenience lah, ada cluster lah. Tu lain. Tapi kalau untuk temu bual, purposive sampling. Persempulan bertujuan. Memang kita dah tahu kita nak interview siapa kan. Kita pergi je lah dekat dia. Kan? Kita nak interview cikgu-cikgu yang mengajar sains. Kita pergi dah jumpa dia. Kan? Okey, seterusnya pengumpulan. Okey, macam mana kita nak collect data tu? Kita kena fikir. Kita buat FGD kan, kita dah jumpa dia orang meet. Kita buat link siap-siap ke kan? Okey, saya mohon ya untuk semua nanti isi, contohlah kan. Nanti isi ya dapatan kajian dalam link yang saya dah sediakan. Awak terus dapat data. Lepas tu saya kata, kita yang pengkaji ni, kita yang kena kreatif. Macam mana kita nak collect data daripada responden tu untuk responden bagi feedback dekat kita apa yang kita buat. Itu yang sebenarnya kita sebagai pengkaji. Kita jangan terikat sangat dengan metodologi apa-apa. Kita sendiri yang kena fikirkan. Sebab jangan risau. Apa yang kawan-kawan buat semua ada je dalam metodologi kajian tu. Okey? Boleh bincang je nanti dengan penyelia. Penyelia lebih arif pasal benda ni. Diorang semua tahu. Okey. Dan akhir sekali penganalisisan. Okey. Kalau kualitatif kita dah temu bual, kita dah tengok dia, pemerhatian, dah pantau dia kan. Dah semak kerja yang dia buat, dokumen dia, buku dia semua. Dan kita balik, kita analisis. Kita duduk, kita analisis. Kita transkripsi. Tu nama transkripsi kan. Kita dah temu bual dia tadi tu, 5 orang responden tadi tu, balik duduk diam-diam, pakai earphone macam saya, dengar apa transkripsi data tu satu-satu. Ada juga perisian yang boleh kan, guna NVivo tu boleh kan, tapi dia kadang-kadang dia tak dapat detect lah satu-satu apa ayat tu. Kalau ayat tak jelas tu dia tak dapat nak tarik daripada apa pemberi data tu. Kalau macam saya suka dengar betul-betul, kita rasa feel tau. Tapi lambat lah sikit. Ada tu, jangan susah hati. Kalau kita rasa kita tak mampu, yelah kadang kita tak boleh nak buat, kita boleh je upah transkripsi data untuk transcribe balik data yang kita dapat tadi tu daripada temu bual tu, daripada yang kita dah rakam tadi tu kan. Kita boleh je upah, tak ada masalah. Boleh, tak dosa pun ya. Tapi cuma orang kata feeling kita tu lah kan, kita nak dengar betul-betul kan. Macam tu lah. Dia sebenarnya benda tu adalah fleksibel. Apa pun terpulang pada diri masing-masing ya. Kadang-kadang yang mana buat part time kan, tak sempat kan, nak kena yelah banyak benda nak kena buat kan. Jadi kalau untuk macam transkripsi, translator, kita cari someone yang boleh tolong ubah, tolong apa pun boleh, tak ada masalah ya. Okey. Okey, seterusnya kita masuk kepada kesahan. Okey. Ini adalah kesahan ini adalah contoh kesahan dalam kualitatif. Okey, kesahan macam biasalah. Kesahan ni untuk semua ada. Buat kuanti pun kena ada kesahan, buat kuali pun kena ada kesahan. Kesahan untuk apa? Kesahan tu adalah kita nak semak sama ada apa yang kita buat tadi tu orang faham ke tak. Itu bermaksud kesahan. Maksudnya apa yang kita buat tadi tu, konstruk-konstruk yang kita dah develop tadi tu, kan? Adakah ia difahami juga orang lain sebelum kita hendak menjalankan kajian yang sebenar. Itu maksud dia kesahan. Itulah kesahan tu. Sebab tu memang kita kena buat. Kesahan, lagi satu kebolehpercayaan. Tapi kalau dalam modul, kebolehpercayaan tak ada. Nak masukkan nombor macam mana kan? Kalau soal selidik tu boleh kita masukkan kan? Sebab orang akan jawab soal selidik kita tu kurang bersetuju, tidak bersetuju, sangat bersetuju kan? Tapi kalau modul macam mana dia nak
Tengok dia hanya tengok dari segi kesahan kandungan, kan? Kesahan dalaman. Macam tu je lah kan. Faham tak bahasa yang digunakan, konten yang disampaikan, adakah betul-betul menepati silibus, menepati kurikulum, kan? Itulah untuk kesahan. Okay, jadi dekat sini inilah antara kesahan untuk kualitatif, di mana ada kesahan dalaman, kesahan luaran menggunakan logik replikasi dan kesahan konstrak. Konstrak tu bermaksud dapatan yang kita dah dapat tadi tu. Yang dah kita dah transkripsi. Okay, kita selalu confuse kan. Transkripsi tu apa? Transkripsi tu adalah kita dah interview orang. Okay, kita interview orang, temu bual. Okay, temu bual orang, kita rakam. Kan? Okay, kita rakam guna pita rakaman ke, handphone ke, tak kisahlah. Yang penting kita dapat rakam. Okay, selesai kita rakam, kita dah dapat dah kan? Semua yang kita rakam tu. Selesai kita dah dapat rakam, kita pun nak alihkan dia kepada ayat. Yang nak alihkan kepada ayat tu yang kita panggil itu transkripsi. Transcribe. Itu kita panggil transcribe. Transcribe. Bahasa Inggeris tu kan? Itu yang kita panggil. Daripada transkripsi tu nanti, barulah kita keluarkan tema. Kita susun tema. Kan? Konstrak lah. Konstrak dia tu. Konstrak, tema dia. Nak kaji pasal apa tadi? Apa ni kita nak tengok analisis ciri-ciri kerjaya masa hadapan. Katakanlah kan. Apa ciri-ciri kerjaya masa hadapan? Contohnya. Berdasarkan temu bual tadi tu, kita keluarkan lah. Kita keluarkan tema dia tu. Konstrak dia tu. Apa untuk nak jawab objektif kita tadi tu. Itu maksud dia konstrak. Okey? Boleh Jadi keboleh percayaan ni, keboleh percaya atau tidak. Sebenarnya menunjukkan nombor. Macam saya terangkan tadilah, kalau kuantitatif yang ada alpha Cronbach, ada analisis Rush kan. Tapi kalau untuk kualitatif, kita ada kappa. Tu dia, saya ambil Landis dan Coach. Okey? Jadi ini saya refer Landis. Kalau untuk kappa, banyak lagi macam-macam ada. Kappa sendiri pun ada keluarkan. Ya. Tapi yang ni kita nak pelbagai. Kita nak ni. Kalau macam Landis ni, dia lebih, dia punya julat tu lebih kecil. Macam tu. Lepas tu saya syorkan, bila kita dapat data tu, kita kena tengok julat mana. Ni kan, Landis dan Coach ni rule of thumb, petunjuk. Petunjuk dari scholar mana. Kan? Kadang-kadang kita tak boleh, kita kena faham juga sebab kita ni pengkaji. Kadang-kadang takkan kita dapat data kita tak berapa baik kan. Takkan kita nak pergi sekolah tu balik, nak pergi edah suat sidik kan. Jadi kita kena gunakan lah, kita kena cari rule of thumb yang mana-mana relevan dengan kajian kita. Kita sendiri yang kena mengolah kajian kita tu berdasarkan kita punya rule of thumb tadi tu. Okay. Jadi kalau triangulasi tu dalam kaedah, bermaksudnya dalam kaedah tu katakanlah kita buat dalam kaedah tu, kata kita dah dapat satu pandangan. Kita nak cari pasal keadaan sesuatu pengajaran. Kita nak cari macam ni pembelajaran atas talian tu dekat sekolah A. Okay, kita tanya pendapat cikgu mula-mula. Cikgu, boleh saya tanya pandangan cikgu? Macam mana pembelajaran atas talian? Okey, kita tanya cikgu. Mula-mula cikgu. Ni kalau dalam kaedah dalam kaedah. Kita tanya cikgu. Okey, cikgu pun dah cakap pandangan dia. Pembelajaran atas talian. Okey, kita nak lepas tu kita nak tanya pula, nak disokong pula oleh pendapat yang lain. Tapi dalam kaedah dalam kaedah maksudnya dalam satu situasi yang sama. Kita tanya pula tadi guru, okey sekarang kita tanya pula pelajar dia, murid. Kita tanya pula murid, pandangan dia terhadap pembelajaran atas talian. Kan? Okey, lagi sebab dia triangulasi dalam kaedah. Okay, yang ketiga kita nak tanya siapa lagi yang boleh kita tanya. Ibu bapa. Ibu bapa. Kita tanya ibu bapa pula pandangan dia. Jadi dari situ yang akan ada relate tu. Yang itu maksudnya keboleh percayaan itu yang menunjukkan sama ada tinggi atau rendahnya kita punya
sesuatu kajian tu. Itu masuk regulasi dalam kaedah. Kalau antara kaedah pula, okey, katakan tadi kita dah guna apa? Yang macam saya cakap tadi itulah. Yang tadi kita dah guna soal selidik. Okey. Lepas tu soal selidik tu kita kita dah dapat. Semuanya tak setuju langsung bahawa uh, apa pembelajaran atas talian ni. Okey, kita nak cuba. Kita mungkin sebab kita tahu soal selidik, kadang-kadang kita bagi mungkin time orang tu tengah bad mood. Kita tak dapat data yang betul-betul robust. Okey, maka kita pun nak interview lah. Nak interview budak-budak ni. Carilah 3 orang pelajar sekolah, kita interview dia. Jadi kita sulam. Itu antara kaedah. Maksud tadi, kita guna soal sidik, kita dah temu bual, kan? Lepas tu, pemerhatian. Mungkin kalau rajin, kita tengok sendiri ke, macam mana, kan? Mungkin kadang-kadang sekarang dah buat hybrid kan, pembelajaran hybrid. Pembelajaran hybrid ni kalau cikgu kat sekolah bermaksud cikgu mengajar dalam kelas dalam masa yang sama ada satu kamera yang memaparkan apa yang kita ajar di dalam kelas kepada pelajar-pelajar yang berada di rumah. Itu sebenarnya pembelajaran hybrid. Bolehlah juga nak tengok, kita tengok dekat situ. Tu contohnya lah. Apa pun kita sendiri yang kena kreatif. Okey, boleh Jadi inilah maksudnya. Apa lagi saya nak kongsi kat korang jadi inilah antara kebolehpercayaan. Ingat kebolehpercayaan tu adalah nombor. Nombor kesahan tu pakar. Ya. Okey semua. Okey, sikit lagi. Okey, penganalisisan. Kita dah masuk yang terakhir. Tak lah terakhir. Penganalisisan. Okey. Ini adalah contoh-contoh data kualitatif. Okay, saya ulang sekali lagi kualitatif data bukan nombor. Teks. Tetapi dia boleh jadi nombor bila kita masuk dalam, bila kita nak menentukan kebolehpercayaan. Tapi itu adalah untuk yang menggunakan untuk yang membuat kajian yang melibatkan kualitatif yang secara menyeluruh. Contoh untuk mengkaji fenomena sesuatu macam tadi Cik Azrin boleh guna kappa kan. Okey, siapa lagi? Kalau ada orang bahasa kat sini, orang bahasa dia nak mengkaji, dia nak dia apa ni apa untuk yang biografi tadi tu kan, dia menggunakan pendekatan biografi, dia mengkaji sesebuah buku. Dari buku tu dia interview pula orang yang tokoh tadi tu. Dia nak tengok kebolehpercayaan dia tu tinggi ataupun rendah berdasarkan temu bual yang dia dah temu bual Tun Mahathir tadi tu. Lepas tu dia nak tengok adakah apa yang Tun Mahathir bagi pandangan tu sama tak dengan dalam buku biografi Tun Mahathir tadi tu. Itu boleh kita guna kappa. Tapi kalau sekadar kita nak mencari keperluan, kan, nak meneroka keperluan dia je, kita nak menganalisis kandungan saja ke, nak cari awal kan, base, mula-mula nak buat kajian, nak buat modul, kan, nak buat modul, kita dah ada silibus, betul tak? Modul takkanlah tak ada, tiba-tiba mesti ada kan sesuatu yang kita dasari kan, mungkin daripada kementerian ke, kan, dari segi jasmani, rohani, emosi, apa semua tu lah kan. Itu dah ada tapi kita nak lagi orang kata betul-betul nanti untuk soalan tu nanti saya jawab ya. Okey, kita nak lagi betul-betul kita pun temu bual. Kalau macam tu hanya macam tu kita hanya sekadar kita analisis secara manual je dah cukup. Kita tarik tema yang kita nak tu. Tema tu bahasa mudahnya sebenarnya apa yang kita nak. Macam contoh pandangan terhadap teknologi hijau. Kita nak pandangan dia orang terhadap teknologi hijau. Menyusahkan ke? Kena guna balik benda ke? Kan? Kita nak yang itu je. Itulah nama dia tema. Construct. Maksudnya input. Untuk jawab objektif kita tadi tu. Itu nama dia tema. Okey? Jadi, pemerhatian. Ada nota lapangan, temu bual, kena ada transkrip. Transkrip tu temu bual. Okey. Kalau temu bual, dia ceritakan terus lah Okey, temu bual ada 3 jenis. Satu temu bual tidak berstruktur dengan separa berstruktur. Kalau tidak berstruktur, kita pergi dia jumpa macam tidak ada langsung instrumen. Maksudnya kita pergi jumpa dia, kita hanya tanya dia, okey Assalamualaikum, saya terima kasihlah kerana sudi untuk ditemu bual saya. Hari ni saya nak tanya pandangan terhadap banjir baru-baru ni. Biasa kita temu bual
Menteri Alam Sekitar ke kan. Kita tak ada, orang kata langsung kita tak ada skrip. Tapi skrip di pihak kita yang penemu bual ni kita ada lah kan. Untuk kita masukkan dalam tesis kita tu kan. Tapi sebenarnya kalau diorang tu wartawan tu semuanya temu bual terbuka je dia orang tu. Temu bual tidak berserutur. Itu temu bual terbuka je lah. Dia nak tanya pandangan kan terhadap banjir. Jadi orang tu bagilah kat kita pasal banjir. Orang kata tanpa tanpa didasari oleh apa-apa, tanpa dipengaruhi oleh apa-apa. Itu temu bual tidak berstruktur. Tapi kalau berstruktur, maksudnya kita pandu dia. Maksudnya kita temu bual dia, menteri itu. Katakanlah kita temu bual menteri kita tu kan, Khairy Jamaluddin tu kan. Kita tanya pasal dia uh, pandangan dia terhadap banjir tadi tu lah. Tak nak lah cerita pasal vaksin. Tak payahlah kita tanya dia pasal banjir lah. Okey. Tapi kita dah siap-siap dah dekat situ. Okey. Dalam temu bual kita tu, kita dah siap, kita dah untuk kita pandu dia, takut dia jawab lain, tak terfokus. Dan kita dah beritahu dah dia pandangan banjir. Pertama, apa? Pempalakan. Kedua, uh, penempatan tidak sekata. Contohlah kan, pola penempatan banyak sangat perumahan. Jadi longkang tersumbat, banyak sampah. Kita dah pandu dia. Tu berstruktur. Dia dah pandu. Ha, itu maksudnya temu bual tidak temu bual berstruktur. Kita dah pandu dia sebab kita takut sebab kita dapat temu bual dia 10 minit. Kita takut dia cerita kat kita bukan apa yang kita nak. Jadi kita sebagai penyelidik dia yang akan menjadi masa kan. Kita tak dapat dah jawab. Tadi kita interview satu pun tak ada. Okey. Kalau pengalaman saya temu bual X di Jabatan X untuk saya dapatkan kepimpinan leadership. Saya nak tahu apa unik leadership dalam TVET ni berbanding leadership dalam bidang-bidang lain. Ia punya saya transkrip balik banyak menceritakan berkaitan dia banyak cerita pasal yang negatif lah pada saya lah kan. Berbanding dengan kita nak tadi tu. Sebab tu pentingnya kita berstruktur tadi tu. Jadi bila kita temu bual dia, Assalamualaikum Datuk. Saya hari ni dalam tempoh dalam masa 10 minit yang diberikan ni, saya nak dapat pandangan Datuk lah berkaitan dengan uh, sistem apa tadi? Pendidikan hari ni. Contoh. Jadi bersama-sama ni saya ada sediakan dekat Datuk. Ini antaralah yang saya dapat daripada pandangan-pandangan pekaji lain lah berkaitan dengan sistem pembelajaran hari ini. Jadi mungkin Datuk ada pandangan Datuk tersendiri untuk Datuk kongsikan bersama saya. Jadi dia akan, okay, dia dah baca juga tau. Dia dah baca. Oh, jadi kita bagi input dekat dia. Dia baca-baca. Kadang-kadang gila, kadang-kadang kita blur kadang-kadang kan. Mungkin hari kita datang tu dia sesama ke kan. Sebab kita kena tahu manusia kan, dia ada kita dalam hidup dia kan. Kadang kita datang tu, dia tengah tak sihat kan. Jadi kita dah pandu dia dengan surat sidik tu. Maaf dengan inventory, temu bual tidak berstruktur tadi tu. Temu bual berstruktur tadi tu. Temu bual berstruktur. Jadi kita dah pandu dia dengan temu bual berstruktur. Jadi dia pun tengok. Oh, okey. Dia pun bagilah pandangan dia. Dan silap hari bulan dia pergi ubah pula, komen pula apa yang orang bagi pandangan tu. Itu yang selalu. Kita akan jumpa macam-macam bila kita lalui penyelidikan ni. Seronok lah kita anggap itu semua seronok lah. Pengalaman. Sebab lepas ni kita dah masuk dalam alam pekerjaan kita, kita dah tak lalui dah semua ni. Sekali je kan kita lalui dalam kehidupan ni. Okey, jadi lakukanlah yang terbaik lah pada saya. Okey, yang ketiga soal selidik terbuka. Soalan terbuka lah. Soal selidik terbuka sama macam tadi inventory protokol temu bual. Cuma soal selidik tu kita ada minta, kita dah senarai-senarai. Dan tiba-tiba dia soal selidik ni lebih ke arah senarai semak lah. Okey, senarai semak tu dia ke arah yang kita dah senaraikan pandangan orang. Tiba-tiba bawah tu kita minta pandangan dia. Itu maksudnya soalan terbuka. Artifak. Okey, email, memo. Okey, ni semualah. Ini maksudnya gambar-gambar. Ini selalu kalau orang yang berkaitan sejarah tau. Seronok sangat. Saya pernah jadi pengerusi untuk Viva sejarah. Memang seronok lah. Kesusastraan. Kan? Seronok. Kita tahu ilmu orang lain macam mana. Jadi yang masa yang sama kita pun jadi pengalaman untuk kita. Sebab tu hari ni saya kongsikan kepada kamu, kepada kawan-kawan semua.
Jadi artifak pun boleh ya. Okey, yang ni pula kalau tanya saya jenis-jenis data tu kan, data apa? Data sekunder. Kan ada kan? Data primer, data sekunder, betul tak? Kan? Ni data sekunder. Data sekunder maksudnya data-data yang orang dah buat, kita ambil, kita interpretasi. Macam kita tak ada lagi. Barulah, apa orang kata baru tergigih kita nak pergi edar soal sidik, nak dapat input. Itu data primer. Tak ada lagi. Data sekunder ni selalu kalau orang yang mengkaji sejarah tau. Dia dah ada kat muzium tu buku-buku, artifak, apa, peninggalan, semua tu. Macam contoh kita nak analisis pengaliran masuk duit bank negara, kita pun minta data dari bank negara. Semua tu data sekunder. Maksudnya data yang telah ada kita ambil dan kita analisis. Bukan kita plagiat, tak. Kita ambil, jadikan kita punya sebahagian data kita. Boleh, tak ada masalah. Dan akhir sekali kajian dokumen, minit mesyuarat pun boleh ya. Silibus, laporan. Sebab itulah minit mesyuarat tu sangat penting. Walaupun kadang malasnya nak buat kan. Tapi minit mesyuarat itulah yang menjadi bukti kepada meeting kita pada hari itu. Dan juga minit mesyuarat ni lah yang menjadi, itulah kalau terjadi apa-apa lah nak saman kita ke apa di kemudian hari. Minit mesyuarat ni sangat penting. Minit mesyuarat jugalah yang selalu menyebabkan orang kalau audit tu SCR kan, tak ada tanda tangan. Bawah kan. Okey? Okey, sajalah kongsi dengan korang. Okey, jadi ini seterusnya adalah pemerhatian. Okey, tidak berstruktur. Samalah separa berstruktur dan berstruktur. Kena tahu berstruktur ni maksudnya kita pandu dia. Tak kisah pemerhatian ke. Kan, yang ni temu bual lah. Benda yang sama je. Tidak berstruktur ni, kita langsung tak? Soalan terbuka terus. Kita tanya dia, apa pandangan Datuk terhadap Malaysia? Apa pandangan Datuk terhadap PKP? Maksud kita tak mana pandu dia, kita tanya je pandangan dia. Tu memang tak berstruktur. Itu maksud dia. Okey, kalau separa berstruktur ni, kita masih macam tadi lah, kita bagi dia jawapan, kan? Kita bagi dia jawapan dan kita ada sediakan dekat dia ruang. Itu kira kita terfokus. Kita masih buat separa. Sama juga temu bual berstruktur bersama kita pandu. Ingat dua ni kita pandu dia. Cuma yang ni kita tak pandu banyak, yang berstruktur ni kita pandu banyak. Kita senaraikan semua. Apa ciri-ciri pembelajaran macam tadi Badriah buat apa assessment tool tu apa readiness kita senaraikan dia. Semua ciri-ciri yang dah ada pengkaji lepas kita nak minta pandangan dia apa yang dia boleh tambah baik terhadap yang dah ada. Itu lebih cepat. Sebab kita kena tahu tau, kita tengah buat PhD tau atau master tau. Kita kejar masa. Tapi janganlah sampai kata kita kejar masa tu sampai kita dapat data yang bukan-bukan. Jangan sampai tahap tu. Jadi kita pandu dia. Kita pandu dia sebab kita nak dapat data tu cepat untuk konteks tu. Macam itulah. Okay? Okey semua. Jadi seterusnya, ni yang saya katakan tadi. Bila dah kan yang dah banyak sangat orang berbual tadi tu, rasa dah muntah dah tu, kita dah ada proses transkripsi data kita kan, daripada orang cakap-cakap yang kita dah rakam tu, kita nak jadikan dia dalam bentuk teks yang kita dah rasa nak muntah tu, transkripsi, maka kita pun akan masuk ke dalam fasa analisis. Okey, fasa analisis dekat sini ada dua kaedah. Satu adalah secara manual, satu lagi adalah menggunakan perisian komputer. Okey, jadi kalau untuk sekadar kita nak menentukan keperluan, cukuplah secara manual ya. Tak payahlah kita nak buat inilah secara manual. Maksudnya kat sini secara manual daripada penyuntingan, teks kita, kenal pasti unit. Kenal pasti unit tu maksudnya kita nak cari apa tadi tu. Nak dapatkan pandangan pasal banjir. Kita kena dengar betul-betul. Kan kadang-kadang pandangan pasal banjir tapi cerita pasal vaksin. Dia macam-macam. Kita kena kenal pasti betul-betul. Dengar betul-betul masa transkrip tu. Kan? Dan tak nak dengar pun masa transkrip tu transfer ke data tu betul tengok betul-betul. Apa pandangan dia orang terhadap banjir, pandangan pakar kita tadi tu terhadap banjir. Okey. Seterusnya bina kategori, kenal pasti perkaitan dan akhir sekali sahkan. Maksudnya sah kat sini apa yang dah kita dapat dari tu kita hantar pada pakar lah. Pakar-pakar yang boleh, yang faham pasal kualitatif
Yang kedua, pakar dalam bidang yang kita nak kaji. Dan yang ketiga, kita boleh hantar pada pakar bahasa. Kadang-kadang kita transkripsi tu, kita rasa betul dah bahasa Melayu kita tu. Tiba-tiba ada pula bahasa lain dalam tu menjelma. Okey, inilah perisian komputer yang kita boleh gunakan kalau analisis kualitatif. Kita boleh juga guna SPSS. Okey. Envivo, Atlas TI. Okey, ada setengah kawan saya tu dia guna Excel. Semua boleh. Okey, yang penting kita kena faham apa yang kita buat. Kita jangan kita kadang-kadang saya faham kadang-kadang kita sebab saya pun dah melalui zaman PhD ni kadang-kadang kita tengok kawan kita guna Envivo. Kita pun nak guna Envivo. Tapi kita tak faham pun sebenarnya macam mana kita nak guna Envivo tu. Kan? Jadi saya cadangkan sangat untuk semua gunakanlah yang kita faham. Yang mana kita faham, gunakanlah mana-mana kaedah yang kita faham. Tak ada betul, tak ada salah dalam sains sosial. Yang penting setiap yang kita buat tu dijustifikasikan. Jadi ini rumusan penghasilan data kajian, transkripsi data tadi itulah. Jadi kita baca data yang telah ditranskripsikan. Eja pun dah susah kan, apatah lagi nak terjemah, nak apa alih daripada apa kita dah temu bual orang tu kepada teks, kan? Tapi saya buat sendiri. Saya pun tak upah 11 orang pakar tu 4 kali jadi 44 data transkripsi lah. Itu 44 data. Belum termasuk jumlah data. Memang beribu-ribu lah. Saya buat sendiri sebab saya nak rasa betul-betul orang kata apa? Empathy tu kan. Ni orang kaunseling. Cik Nazlan mesti tahu kan. Empathy kan. Simpati, empathy. Dua perkara yang berbeza kan. Simpati tu kesian kat dia. Tapi kalau empathy tu kita pun macam mana saya orang teknikal tu lah. Tapi itulah. Bila dah masuk dalam bidang dah tahu pelbagai bidang ni. Kita rasa seronok kan. Dan hari ni saya kongsikanlah untuk semua apa yang saya tahu. Okey. Jadi yang kedua, senaraikan maklumat sama ada secara manual atau perisian komputer. Okey, bila kita dah dapat data tu, kita kena fikir mana yang rasa kita mudah nak guna. Mudah nak guna, mudah kita nak dapatkan data. Kalau kita nak terang pun nanti masa Viva, kita boleh terangkan, kita mampu kan. Dan kalau kita upah orang pun kita tahu macam mana selok-belok penganalisisan data itu dijalankan. Kita cari mana yang kita mudah untuk kita terangkan. Itu cadangan saya lah. Kan kadang-kadang yang mana buat part time tak sempat kan nak buat kan. Mungkin upah seseorang ke kan untuk transkripsi data ke kan untuk dapatkan nilai kapar ke. Tapi kita kena faham macam mana perkara itu berlaku. Kita jangan lepas semua pada orang tu. Itu cadangan saya lah sebab kita buat tesis kan. Kita buat kajian penyelidikan. Kita masih belajar. Jadi pada saya walaupun kita upah, kita kena tahu macam mana proses itu berlaku. Itu pada saya. Ya. Okey, seterusnya. Kategorikan ulang transkripsi selanjutnya. Ulang transkripsi selanjutnya ni katakanlah kita ada 3 pakar tadi, 5 pakar. Pakar pertama kita buat, pakar kedua kita buat, pakar ketiga kita buat. Itu maksudnya. Okey. Kena pasti kategori. Inilah yang saya katakan tadi tu, yang mana kita nak dalam dapatan kajian kita tu. Lakukan triangulasi untuk dapatkan kesahan dan kebolehpercayaan data kita. Okey, data mentah apabila apabila kita nak analisis sebelum analisis lanjutan atau seterusnya, pastikan kita dapatkan dulu kesahan dan kebolehpercayaan setiap data tu. Okey. Okey. Inilah perbezaan. Saja je saya nak kongsi dekat semua Ni kajian kuantitatif dan kajian kualitatif. Boleh print screen lah ya. Ni adalah perbezaan kalau siapa-siapa yang ini untuk siapa-siapa yang nak buat paper tau. Siapa-siapa yang nak buat kertas kajian. Siapa-siapa yang nak buat kertas kajian, bolehlah gunakan ni salah satu cara apa nak bangunkan kertas kajian.
Kalau kajian melibatkan kuantitatif dan melibatkan kualitatif, inilah perbezaan dalam kertas kajian yang kita nak buat tu. Jurnal kan, jurnal. Untuk melayakkan kita bergraduat. Okey, jadi itu saja dari saya. Ini adalah rujukan buku-buku yang saya refer sepanjang saya berkongsi pada hari ini. So, ada orang peserta minta link kehadiran. Tak ada lagi Okey, saya nak jawab soalan. Jap. Okey. Doktor, saya nak tanya untuk kepastian janinnya analisis keperluan berbentuk temu bual, misalnya juga produk analisis. Oh, okey. Yelah sebabnya kita kena transkripsi jugalah kan. Transkripsi tu maksudnya kita nak dapatkan apa pandangan dia terhadap keperluan kita nak bangunkan modul kan. Temu bual untuk fasa analisis. Jadi daripada apa yang dia bagi pandangan tu, kita kena transkripsi lah. Transkripsi tu maksudnya pandangan yang dia dapat tu kita permudahkan dalam bentuk tulisan. Pandangan yang pertama, tu masuk transkripsi. Pandangan pertama, bersetuju modul dibangunkan kerana apa? Menjadi panduan kepada guru. Kedua, menjadi nilai tambah kepada pelajar selain buku teks yang ada disediakan. Itu maksud saya. Ya? Halimah? Okey. Aida. Okey, Aida. Doktor, saya nak bawakan modul untuk mengkomersialkan produk. Ui, ya ke awak ni? Produk akademia di Malaysia. Jadi persyarat dan responden bagi kajian saya. Modul macam mana cara-cara nak komersialkan produk ke Aida? Kena betul-betul Aida faham ni. Betul. Nak komersialkan apa tu, kan pensyarah dia ada apa, dia ada research semua tu kan. Produk. Itu dia anggap produk bagi pensyarah lah. Jadi awak nak buat satu macam modul atau garis panduan macam mana pensyarah nak komersial produk yang telah dibangunkan. Betul? Betul. Okey. Jadi nak interview pensyarah bagi semua wakil cari. Awak tengok semua universiti berbeza pendekatan komersial, pengkomersialan. Awak cari 2 orang daripada unit pengkomersialan tu. Universiti lain semua beza-beza. Okey, lagi satu kan Aida, kena fokus betul-betul produk pensyarah mana. Dan saya harap awak punya modul ni boleh diguna pakai jugalah untuk pensyarah di IPT lain. Kan, kita tahu tau sebenarnya kalau Institut TVET tu kan, Politeknik Community, diorang selalu buat produk. Tapi produk diorang tu tak, diorang hanya sampai daftar MyIPO. Tapi komersial tu diorang selalu stuck kat bahagian tu. Saya harap awak punya, Aida punya produk ni boleh diguna pakai juga untuk bukan saja universiti. Cuba juga cari IPT yang lain. Yang mana ada menghasilkan produk. Yang mana ada pelajar FYP ke, pelajar tahun akhir, KV ke mana kan. Yang ada menghasilkan produk. Produk-produk tu pun dia stuck sampai situ je. Dia sampai dapat patent dia, jaga je. Copyright je. Selanjutnya tak ada. Cuma universiti je ada perkomersialan tu kan sebab ada penjanaan. Ya, mungkin Aida boleh cari. Sebab kalau boleh kita buat modul. Aida buat PhD Tak, master. Okey. Kalau jadi Aida, kalau boleh Aida punya modul tu, kita tak naklah sumbangan kajian kita nanti hanya untuk universiti. Kalau boleh kita terapkan juga IPT lain yang mana ada keluarkan produk. Jadi kita bantu dia. Kalau nak komersial macam mana? Macam tu kan Aida punya modul nanti kan? Seterusnya, okey doktor saya buat kajian tentang kompetensi amil zakat cemerlang. Okey, tapi tak ada pengiktirafan amil cemerlang macam guru cemerlang. Okey. Cemerlang dicantumkan oleh pegawai zakat saja. Boleh. Boleh Encik Amar. Okey, lagi satu, diorang tak ada pengiktirafan. Tapi kan Encik Amar, yang cemerlang ni, amil cemerlang ni, dia mesti ada dapat sesuatu pengiktirafan daripada jabatan dia atau institusi dia. Mungkin ada surat pelantikan ke, itu pun boleh menjadi bukti yang diorang ni berpengalaman sebagai amil yang bagus tu lah. Mesti ada, kan?
pengalaman diorang ke lebih 10 tahun, tak pun diorang pernah menceburkan diri untuk handle sesuatu projek ke kan, projek yang diberikan oleh kementerian ke agensi ke, diorang turut sama terlibat dalam tu pun boleh. Tak ada masalah tu. Walaupun dia tak ada watikah cemerlang tu kan. Tapi kita ambil dari segi dia punya tu yang saya katakan tadi tu untuk dalam operational definition OD untuk pakar ni, responden awak ni ambil cemerlang, ambil berdasarkan apa. Dia tak ada pengiktirafan tu, tapi saya berdasarkan kepada pengalaman dia handle apa Am Melayu pengalaman dia dalam melaksanakan program-program zakat ke, dia ada buat apa-apalah kajian ke, pemberian zakat ke kan, yang melibatkan dalam antara negeri-negeri ke kan, antara Malaysia dengan luar negara ke, mesti ada sumbangan dia. Mesti ada. Cuba tanya dia apa sumbangan yang dia ada. Surat lantikan ke daripada konsultan luar ke. Maksudnya dia telah diberi kepercayaan untuk dia menjalankan sebagai amil di institusi tersebut ke. Mesti ada Encik Amar. Encik Amar tengok ya. Cuba tanya responden tu. Okey? Badria, okey. Maaf jika soalan saya di luar topik yang kita bincang. Saya JRA, okey? Before saya dah ada orang bongkar framework, content, instrument, okey? Research finding saya adalah assessment tool. Di mana saya hanya difokuskan untuk pembangunan saja. Saya guna case study sebagai research method untuk dapatkan empirical data. Boleh? Ini yang saya katakan data sekunder tu. Badria, awak dah gunakan benda yang dah ada, kan? Cuma awak upgrade je benda dia tu. Tapi pastikan awak kalau nak lebih cantik, okey awak difokuskan untuk pembangunan saja. Tapi bangunkan awak dah develop, tapi awak evaluate tak? Tapi kalau evaluate kan, kalau dah develop kita dah dapat assessment tu, kita dah ada data sekunder, maksudnya orang dah buat kan. Boleh, tak ada masalah. Lagi senang kerja kita. Okey, orang dah buat, kita ambil, kita buat proses develop dia tu. Tapi proses develop dia tu, kita gunakan teknik apa, case study, teknik tu kalau boleh pelbagaikan sikit. Jangan guna soal selidik je. Lepas tu pelbagaikan sikit, carilah ada temu bual, ada soal selidik. Lepas dah siap tu, cari responden lebih, taklah, responden tu yang mencakupi untuk kita buat analisis statistik lanjutan. Kalau kurang dari 102, kita boleh guna PLS untuk tentu sahkan lagi framework awak tu. Sebab framework awak tu dah ada tau, Badia. Awak tinggal nak develop dan tentu sahkan setiap item dalam framework tu. Jadi cadangan saya macam tu, awak gunakan yang dah ada tadi tu, soal selidik tu. Okay, dalam masa yang sama awak temu bual, mana-mana yang dapat bagi awak responder, dapat bagi awak input terhadap framework yang awak bangunkan. Lepas tu awak analisis menggunakan advanced statistik. Guna rush ke, cari kepercayaan item-item dalam tu ke, untuk tentu sahkan lagi awak punya item-item tu bahawa item-item awak itu memang dipercayai. Okey? Lija, boleh tak kongsikan teknik snowball? Sesuai tak digunakan dalam kajian pembangunan modul? Ada satu fasa temu bual. Adakah dia akan drag tempoh masa pengumpulan data? Okey, macam ni Jaim, ni pandangan peribadilah kan. Teknik snowball, pilih je lah kan? Betul tak? Kan? Kita tak adalah kita main pilih je kan? Kita dah ada sasarannya dah sebenarnya. Sasaran tu um, uh, daripada sasaran tu kita pilih mana yang kita ambil lah. Kita ambil snowball kan, kita ambil dan kita pergi tanya dia, temu bual dia. Boleh. Tapi cuma risiko dia, aku dia tak dapat bagi kita input yang kita nak tau. Pada saya, kalau betul nak buat temu bual pada fasa pertama, purpose sampling je lah. Itu yang lebih orang kata jimat masa kita. Kita dah tahu dia memang pakar, tapi kita kena buat kajian sikit lah. Kita dah search, kita tengok resume dia, oh dia memang hebat dalam bidang ni kan.
Jadi kita memang dah tahulah dia punya kepakaran apa-apa kan. Jadi kita dah tahu dia siapa. Jadi itu lagi mudah dan cepat untuk kita dapatkan data. Itu pandangan saya lah ya. Jadi ya, bukan tak boleh, boleh. Tapi kita kena fikir kita snowball, tiba kita pick up satu, tiba satu tu dia tak dapat bagi kita input yang terbaik. Itu yang nak terbaik tak adalah dapat bagi input yang baik lah untuk yang kita nak tu. Dia tak dapat bagi. Kan? Jadi pada saya, itulah. Jadi pada saya kita akan dapat yang tak seperti yang objektif kita tu lah. Sebut okey. Jadi saya harap sangat perkongsian saya pada hari ini membantu semua balik mana-mana yang baru nak memulakan kajian, fikir, buat objektif, persoalan. Okey, kena pasti dulu masalah kita nak selesaikan apa. Lepas tu korang buat table, buat objektif, persoalan. Lepas tu daripada objektif tu macam mana kita nak dapatkan data. Dan siapa responden kita. Dan kita kena fikirkan dalam keadaan COVID macam ni, kita boleh dapat responden yang bagus. Yang dapat bagi kita data yang bagus untuk kita. Maksud data yang baik. Kadang-kadang tak semestinya responden yang ramai tu mencerminkan data yang baik kita akan perolehi. Sebenarnya tak semestinya juga. Kadang-kadang kita dapat interview 5 orang je. Tapi 5 orang tu dapat bagi kita input yang terbaik untuk kita punya data temu bual. Sebenarnya itu adalah lagi orang kata dari pandangan lah kan lebih bagus untuk kajian kita. Jadi pada semua yang mana yang dah nak Viva yang mana nak Viva pun sama. Yang mana dalam proses sedang menyiapkan nak Viva. Dugaan tu ada tapi saya harap semua kena terus kuat. Sebab kita dah terjun dalam bidang ni, kita jangan tak habiskan, kita kena teruskan. Sebab lepas ni kita dah takkan lalui dah proses pengumpulan data ni semua. Sebaliknya, nanti bila kita dah dapat master PhD tu, kita pula rasa nak buat kajian pula. Rasa seronok kan, kita nak tengok macam mana perspektif orang, macam mana tempat orang. Kita rasa seronok. Itu saya lah bila buat kajian, saya rasa seronok. Bila pergi sesuatu tempat orang. Bila saya pergi IKBS, saya jadi seronok tengok pelajar-pelajar di sana. Kan? Apa pun terpulang pada diri kita sendirilah kita sebagai penyelidik. Tapi di pihak saya nak bantulah, nak bantu. Kalau saya nak bantu sistem TVET di Malaysia lah yang ada pelbagai, orang kata, kita tahu kan TVET kita ada pelbagai kementerian kan. Kita ada, kalau nak ikutkan kita ada beratus-ratus kan yang PTJ di bawah TVET ni. Tapi itulah kita cari satu benda yang mudah untuk kita bantu sistem TVET. Sistem TVET tu lah untuk saya lah ya. Jadi untuk semua teruskan semangat. Okey, ni kalau ada apa-apa lah nak tanya pandangan, ni nombor phone saya. Tu nombor phone dan email saya. Kalau ada siapa-siapa nak tanya pandangan lah, insyaAllah saya cuba bantu. Untuk semua, yang penting semua kena terus semangat, siapkan. Itu juga saya selalu cakap kat pelajar saya. Kan? Tak ada betul, tak ada yang salah dalam social science. Yang penting buat sesuatu perlu dijustifikasikan oleh pengkaji lepas dan juga rule of thumb sesiapa yang kamu dah baca berdasarkan buku dan jurnal-jurnal yang telah dijumpai. Ya? Dan juga cadangan penyelia masing-masing lah. Okey semua, jadi insyaAllah kalau ada peluang dan ruang lagi kita jumpa. Bukan sahaja di alam sosial, di alam realiti ya, di luar lah ya. Okey, tegur-tegurlah saya. InsyaAllah saya bantu kalian sebaik mungkin untuk kita untuk sama-sama capai impian masing-masing. Okey semua, jadi kita jumpa lagi. Itu saja dari saya ya pada hari ini. Terima kasih Surya dan juga Terima kasih, IPS Doktor. jemput saya. Doktor. Thank you. Okay, bye. Assalamualaikum. Berkongsi, Salam Doktor. sejahtera. Terima kasih, Doktor.